Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sihat-sihat belaka insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita meneruskan membuka pagi kita, membuka hari kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, sambungan daripada surah Al-Isra, muka surat 287, ayat yang ke-50 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadidan أو خلقا مما
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا
قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup
hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, mari kita mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, Ustaz doakan agar semua kita dikurniakan oleh Allah dengan husnul khatimah, dengan sebuah kematian yang baik. Maksud baik ini ialah diredai oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengannya melayakkan kita memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan kajian 99 Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin pada siri yang ke-65, iaitulah Asmaul Husna yang berjudul Al-Hakam. Allah yang bersifat Al-Hakam ataupun disebut Al-Hakim. Namun terlebih dahulu seperti biasa, Ustaz berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali Ustaz mohon kerjasama dan amanah daripada tuan-puan untuk share, viral dan likekan program ini. Sebarkan kepada seramai mungkin sahabat-sahabat supaya mereka juga bersama-sama mengikuti dan mempelajari Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita yang menyebarkannya akan mendapat pahala lumayan. Selain daripada memberikan infak melalui Star kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz fasa yang kedua, dan juga pembelian tanah bagi tujuan wakaf untuk fasa yang ketiga. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada dua info yang mungkin boleh diambil perhatian. Pertama sekali ialah permohonan kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 untuk fast track SPM sedang dibuka di Madinatul Hufaz. Tuan-puan di Pelawar untuk membuat permohonan bagi pihak anak cucu masing-masing, serta program MMQ Malaysia Menghafaz Al-Quran juga dibuka untuk memastikan anak-anak kita sentiasa sahaja hidup dalam suasana menghafaz Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.
Allah yang bersifat Al-Hakam ataupun Al-Hakim. Kalau kita mengkaji secara lebih mendalam, sekurang-kurangnya ada 5 maksud daripada Allah yang bersifat Al-Hakim, yang maha bijaksana kita terjemahkan. Pertama, Al-Hakam zat yang mempunyai kekuasaan dan takdir, sehingga segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Itu maksud pertama. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki kekuasaan dan yang mencaturkan segala takdir hidup manusia, dan pastinya tidak akan berlaku, bahkan tak akan gugur sehelai daun pun kecuali dengan takdir dan izin Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi takdir kita manusia ni semua yang besar-besar belaka, maka sudah pastilah ia berlaku dalam radar ilmu dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Makna kedua, tuan-puan, Al-Hakam. Al-Hakim ni maknanya Allah yang bersifat Al-Hakim. Apa maksud Al-Hakim? Yang sedang kita senaraikan 1 sampai 5 sekejap lagi. Al-Hakam ini ialah masdar sebagai Allah yang orang kata mengolah dan membuat sifat Al-Hakam itu benar-benar pada kedudukannya. Yang kedua ialah aturan dan syariat Allah tidak dirasuki oleh kekeliruan dan pembohongan. Bila kita belajar tentang hukum Allah, paling sempurna, paling mantap, tidak pernah ada kelemahan dan kekurangan. Siapa yang ciptakannya? Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim. Allah yang menzahirkan hukumnya, itulah Al-Hakam. Jadi Al-Hakam dengan Al-Hakim ini nisbah kepada orang awam, kiranya bahasa yang samalah. Al-Hakam pun disebut, Al-Hakim pun disebut. Yang ketiga, maksud Al-Hakim ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menjadikan orang perempuan dengan tugasannya yang tersendiri. Allah menjadikan orang lelaki dengan tugasannya yang tersendiri. Maka itu tanda Allah yang bersifat Al-Hakim. Justru sebarang bentuk persamaan gender, umpamanya, yang sering kali dilaung-laungkan oleh orang perempuan mahu menuntut hak yang sama macam orang lelaki, ini sebenarnya mereka tak belajar Asmaul Husna. Padahal Allah Azza wa Jalla yang mencipta orang lelaki, mencipta orang perempuan, Allah tahu kewajaran dan kemunasabahannya. Job scope orang lelaki ni dia, job scope orang perempuan ni dia, sesuai dengan kamu orang lelaki, kamu orang perempuan. Nanti insya-Allah kita akan detailkan perbincangannya kelak, tuan-puan. Yang keempat apa dia? Yang keempat ialah maksud Al-Hakim. Allah Maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Allah Maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Masya Allah, tabarakallah. Contohlah kalau kita bercakap dari segi kerajaan. Betul, kerajaan Firaun, kerajaan yang paling kukuh, paling kuat di atas muka bumi, penuh tepu dengan kezalimannya, sehingga Nabi Musa, Nabi Harun tak mampu untuk mengalahkan Firaun. Tapi hujung jatuhnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengalahkan Firaun dengan cara menenggelamkan Firaun ke Laut Merah. Kenapa Allah memusnahkan Firaun? Untuk Allah menolak kerosakan dan kemusnahan daripada terus berleluasa dilakukan oleh Firaun. Justru di saat Allah membinasakan Firaun, maka Allah menggunakan sifatnya yang bernama Al-Hakim. Dan yang kelima ialah Allah adalah hukum itu sendiri dan yang akan mengadili hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut Al-Hakim, ia memberi maksud hakim. Mana hakim? Seseorang yang menjatuhkan hukuman. Maka tidak ada yang paling adil dalam menjatuhkan hukuman kecuali Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Dengan arti kata lain, kalau Allah tak berlaku adil, maka siapa lagilah yang akan berlaku adil.
Justru makna di sebaliknya apa dia? Sesiapa yang mengambil hukum lain daripada hukum Allah, mengambil syariat lain daripada syariat Allah, mengambil dasar way of life lain daripada way of life yang telah pun disusun atur oleh Allah, maka sesungguhnya mereka ini hidup dalam kancah kezaliman. Tidak akan berlaku keadilannya, kancah kezaliman, akan berlaku manipulasi dan eksploitasi. Kerana apa? Selalunya yang menjadi hakim ialah mereka yang berkuasa, yang disebut sentiasa berada di atas undang-undang. Di pihak mereka terselamat selalu daripada dihukumkan, maka yang dikenakan ialah asyik-asyik kumpulan marhain semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang penting di sini apa dia? Iaitu apabila kita belajar Asmaul Husna, tiba masa kita belajar Allah bersifat Al-Hakam, Allah bersifat Al-Hakim, maka tuan-tuan dan puan-puan, please tolong dan tolong apa dia? Hadirkan 5 definisi yang ada ini masuk dalam kotak fikiran kita. Allah itu Al-Hakim, iaitulah zat yang mempunyai kekuasaan dan takdir, sehingga segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Wah, hidup kita ni macam roda, ada masa susah, ada masa senang, ada masa miskin, ada masa kaya, ada masa tenang, ada masa serabut, ada masa hidup dalam keadaan bahagia, sedih. Jadi, putaran roda ini akan menjadikan kita lebih-lebih tenang apabila kita ingat semua ini berlaku di bawah acuan dan lalu lintas Allah Subhanahu wa taala. Kedua, aturan dan syariat Allah yang maha sempurna. Ketiga, bila sebut Al-Hakim, terus masuk dalam kotak fikiran kita, Allah itu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Bila sebut Al-Hakim, ingat yang keempat, apa dia? Allah maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Bila sebut Allah Al-Hakim ataupun Al-Hakam, ingat kepada yang kelima, Allah adalah hukum itu sendiri yang akan mengadili hamba-hambanya secara adil. Masya Allah. Ini yang dikatakan cara nak kenal Allah. Cara nak kenal Allah dengan cara kita mengenali sifat-sifat yang ada pada Allah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan dapati bahawa perkataan Al-Hakim, Allah yang bersifat Al-Hakim, Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Hakim, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 94 kali. Disebut sebanyak 94 kali. Masya Allah, tentunya jumlah ni banyak ni. Besar sekali ni. Jadi, kembali kepada kaedah yang selalu saya sebut, apabila ungkapan di dalam Al-Quranul Karim disebut secara berulang dan kerap sekali, ia memberi maksud bahawa perkara yang nak di-highlightkan oleh Allah ni penting. Perkara yang cuba nak ditimbulkan oleh Allah ni sangat signifikasi. Justru bila Allah menyebut aku ni Allah yang bersifat Al-Hakim, 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 maka kita dengan penuh kesedaran, dengan penuh keinsafan, dengan penuh keimanan, cuba menghayati 5 konotasi, 5 definisi maksud Al-Hakim sebagaimana yang Ustaz paparkan pada skrin sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sekarang ini mari kita menikmati. Mari kita menikmati nas-nas Al-Quranul Karim di bawah tajuk Allah yang bersifat Al-Hakim. Ustaz sudah kata dulu lagi bahawa kajian Asmaul Husna yang Ustaz akan bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan telah sedang dan akan datang bentang. Semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz tidak akan membawa mesej melalui perbincangan-perbincangan mantik, perbincangan-perbincangan falsafah tentang Asmaul Husna. Sebab apa? Sebab wa imma perbincangan mantik, perbincangan falsafah, ini semua diolah oleh manusia. Sedangkan siapa yang lebih tahu tentang sifat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang paling mengetahui kecuali empunya.
empunya sifat itu sendiri, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi why not kita langsung menembusi kepada Al-Quran yang sememangnya datang daripada Allah Azza wa Jalla, yang sudah pasti bicaranya adalah 100% tepat dan betul. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita menikmati dengan nas yang pertama. Tuan-puan jangan bimbang ya, Ustaz takkan bentang 94 nas tu. Ustaz hanya sunting 2-3 contoh nas, kemudian kita relatekan dengan 5 definisi tadi, dan di situ akan zahirlah kehebatan Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wanita-wanita yang ditalak, yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, yakni para suami, menghendaki islah dan para wanita punya hak yang seimbang dalam kewajipannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ayat ini berbicara tentang iddah. Wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah dia menunggu satu quru, 3 kali suci. Bahasa mudahnya, kena tunggu 3 bulan selepas diceraikan, barulah boleh untuk dia berkahwin dengan lelaki lain, yang disebut sebagai tamak iddah. Ataupun in between dalam iddah tersebut, jika sekiranya si suami itu ingin rujuk kepada isteri dan isteri berkenan untuk kembali kepada suaminya, maka pada masa itu bersatulah semula suami isteri tanpa perlu akad nikah yang baru. Wallahu azizun hakim. Di hujungnya Allah menyebut Allah itu aziz, maha gagah dan perkasa, hakim, lagi Maha Hakim. Apa maksud Maha Hakim? Tuan-puan refer balik kepada 5 maksud hakim yang Ustaz jelaskan di awal kuliah tadi. Baik, tak apa, nanti Ustaz akan display 5 makna definisi hakim yang kita telah pembelajar tadi. Namun sebelum itu, Ustaz ingin menyebut sedikit lebih detail tentang iddah. Pertama sekali, bagi seorang isteri yang kematian suami, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Ini bulan Qamariyah. Seorang isteri yang dicerai masih mempunyai haid, 3 kali suci. Seorang isteri yang telah putus haid ataupun belum haid, maknanya terlampau tua ataupun terlampau muda, juga 3 bulan suci, 3 bulan Qamariyah. Dan yang terakhir, perempuan yang diceraikan oleh suami dalam keadaan si perempuan itu, si isteri itu hamil, maka iddahnya ialah sehingga melahirkan kandungan ataupun berlakunya keguguran. Baik. Yang seterusnya ialah tempoh menunggu bagi isteri yang diceraikan atau kematian suami sebelum dibolehkan berkahwin dengan lelaki lain. Itu disebut iddah. Bagi isteri yang kematian suami, wajib berkabung, disebut ihdad dalam masa iddah. Dan yang terakhirnya, ini yang saya sebut ni,
Apa hikmah iddah? Untuk memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Bagi iddah talak raj'i, ia sebagai ruang kepada suami dan isteri untuk berfikir dan menilai semula segala tindakan dan kesilapan yang telah dilakukan. Bagi perempuan yang kematian suami, tempoh iddah juga sebagai tempoh berkabung bagi menghormati dan mengingati nikmat perkahwinan terdahulu. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita betul-betul mendalami, mengkaji 3 hikmah iddah ni, memang sah-sah kita akan nampak betul-betul Allah ini memiliki sifat Al-Hakim, 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 yang maha bijaksana, yang maha mengerti, yang maha halus pertimbangannya, yang maha adil. Ustaz ulang sekali lagi. Baik, bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suami, maka dia kena tunggu salah satu qurut, 3 kali suci. Tak boleh esok, hari ni kena cerai, esok terus nak kahwin lain, tak boleh dengan lelaki lain, tak boleh. Sebab apa? Perlu pada 3 kali suci, nak pastikan dalam rahim ni betul-betul clear, tidak ada benih oleh suami pertama dahulu. Tak nak orang kata bercerai, perasan-perasan, oh rupa-rupanya aku sedang pregnant, kata bekas si isteri itu. Tiba-tiba lebih parah, dah tahu pregnant, pergi kahwin pula lah dengan lelaki lain. Sebab apa? Sebab tak berlaku iddah. Kan kacau tu. Nanti bila kata anak tu lahir, mulalah pening kepala. Okey, ini benih ni, bayi yang baru lahir daripada suami pertama ke suami kedua. Suami kedua kata, aku tak bertanggungjawab. Suami pertama kata, itu anak aku. Sedangkan dia sudah pun bercerai dengan suami yang pertama. Jadi haru biru berlaku, kelam kabut berlaku. Maka Allah yang bersifat Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha cerdik, yang nak mengelak daripada berlakunya kerosakan, senang ceritanya ambil tempoh bertenang. Okey, 3 bulan itu tempoh yang paling clear menurut perhitungan doktor perubatan moden dalam memastikan ada ataupun tidak benih yang ditanam oleh seseorang lelaki sebelum ini. Maka sebulan tak cukup kuat, 2 bulan tak cukup kuat, 3 bulan tak cukup kuat, dan diiktiraf oleh doktor sedunia sebaik-baik tempoh untuk memastikan ada ataupun tidak benih air mani lelaki yang bertukar menjadi embrio yang akhir sekali membentuk anak dalam kandungan itu. Tempoh yang terbaik adalah 3 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, saintis baru kenal sehari 2 ni sahaja, oh perlu bereddah 3 bulan, sedangkan Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana dah kata lama dah, 1400 tahun yang lampau. Ini yang dikatakan kebijaksanaan, keadilan Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim. Manakala bagi talak raj'i, okey, suami isteri tiba-tiba bercerai, juga dikenakan tempoh 3 bulan itu untuk apa? Selain daripada nak memastikan daripada rahim perempuan benihnya kosong, dalam masa yang sama 3 bulan itu dianggap sebagai tempoh bertenang suami dan isteri. Manalah tahu kok suami itu terbuka hati, aku sama ni tidur malam ada orang sebelah, aku sama ni bangun pagi ada orang sediakan kopi, aku sama ni balik kerja ada orang sediakan nasi goreng pisang. Siapa dia orangnya? Ialah isteri aku. Sekarang isteriku sudah tidak ada, aku sudah bercerai, kosongnya hidup. Betul, suami isteri aku ni ada buat silap, tapi aku pun ada buat silap. Nobody perfect. Fikir. Senang cerita, rujuklah. Tu anak tu. Maka tempoh itu diperlukan untuk memastikan berlakunya rujuk. Jadi siapa yang mencipta iddah ini? Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim. Demikianlah juga bagi perempuan yang telah pun bercerai mati. Okey, berkahwin suami isteri, tiba-tiba si suami meninggal dunia, maka si isteri akan bereddah 4 bulan 10 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, barat yang orang kata sentiasa prejudis dengan Islam, mereka menggoncang tajuk iddah ni.
Oh, edah ini sebahagian daripada maksud diskriminasi Islam terhadap kaum wanita. Kenapa mereka tak boleh nak immediately kahwin dengan mana-mana lelaki? Kenapa mereka perlukan edah 3 bulan, 4 bulan, 10 hari? Ini tidak adil, ini zalim, ini bla 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 bla. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali kita kena ingat, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah diketahui oleh Allah, Tuhan yang mencipta dan menjadikan, dan Allah itu latifun, maha seni ciptaannya, khabirun, maha bijaksana. Kepada si yang mengkritik sedemikian rupa, kita boleh kata kamu boleh untuk terus mengkritik hukum Allah, tapi dengan syarat jangan duduk di atas muka bumi Allah. Dengan syarat jangan berbumbungkan langit Allah. Pergi cari bumi sendiri, pergi cari langit sendiri, biar confirm kamu ini betul-betul independen, kamu boleh buat apa yang kamu nak buat. Agak-agak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Oh, saya akan lari ke Amerika. Hey, Amerika pun bumi Allah juga. Oh, saya akan lari ke UK. UK pun langit Allah juga. Jadi, sementara itu, ikut sajalah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Termasuklah apabila Allah Azza wa Jalla mewartakan bahawa kahwin cerai mati ni perlu beredah selama 4 bulan 10 hari. Sebab apa? Tempoh 4 bulan 10 hari itu tempoh si isteri nak mengimbas balik the sweet memory, keseronokan 15 tahun, 20 tahun dengan arwah suami ni. Masya Allah, suami ni caring, loving, responsibility, penyayang, pengasih. Biarpun ada masa berkelahi, tapi Masya Allah, tabarakallah, tempoh yang manis lebih banyak daripada tempoh yang masam. Terasa sangat betapa terasanya hidup kosong tanpa dia. So, si isteri mahu menikmati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, keindahan dan kelazatan hidup bersama bekas suaminya yang meninggal dunia. So, jangan ganggu sweet memory tersebut. Jangan ganggu kenangan indah tersebut. Dia akan lepas kepada imajinasi tersebut. Maka Islam memperkirakan sehingga 4 bulan 10 hari, kira-kira okey dah kembali normal, okey dah kembali lupa-lupa kepada suami lama, kok kata nak mulai mencari isteri suami baru, dah kira macam dah boleh lah tu. Jadi percaturan yang begitu halus dan seni itu dibuat oleh Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim, yang maha halus akan percaturan dan maha seni akan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah keunikan yang ada pada maksud berkabung. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz hanya bahas satu bab saja pada saat ini, pagi ini, bab edah. Maka kita nampak kembali kepada 5 poin utama. Allah yang bersifat Al-Hakim, Zat yang punya kekuasaan dan takdir sehingga segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Okey, si suami itu meninggal dunia pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, aturan dan syariat Allah tidak dirasuki oleh kekeliruan dan pembohongan. Kenapalah Allah Azza wa Jalla memperuntukkan 3 kali suci bagi seorang isteri yang dicerai hidup, 4 bulan 10 hari bagi isteri yang dicerai mati. Rupa-rupanya ada justifikasinya supaya rahimnya bersih daripada benih laki, supaya sweet memory itu sentiasa ada dalam kotak fikiran si isteri yang dicerai mati. Ini adalah sesuatu yang sangat clear. Maka poin yang kedua, aturan dan syariat Allah tidak dirasuki oleh kekeliruan dan pembohongan. Yang ketiga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil dan munasabah. Okey, kena ada edah bagi isteri yang diceraikan. Yang keempat, maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Kenapa Islam tidak terus mengizinkan si perempuan yang dicerai esok terus berkahwin dengan lelaki lain? Supaya tak berlaku kerosakan dari segi nasab keturunan. Wah, bila mengandung, pregnant, confused, ini anak suami pertama ke suami kedua. Dan yang terakhir adalah Allah adalah hukum itu sendiri dan yang akan mengadili hamba-hambanya. Maknanya apa dia? Kalau ditanya, Ustaz, edah ni ijtihad ulama ke tak?
Ustaz edah ni ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia ke tak? Ini hukum Allah yang datang daripada Allah, yang digazet oleh Allah dalam Al-Quranul Karim hasman maqdiyan. Itu hukuman kata putus. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim. Nah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan maksud Al-Hakim. Boleh jadi sama ni kita duk pandang bila sebut Allah itu bersifat Al-Hakim. Apa maksud Al-Hakim? Bijaksana. Apa maksud bijaksana? Al-Hakim. Apa maksud Al-Hakim? Bijaksana. Apa maksud bijaksana? Al-Hakim. Tu je yang kita nampak. Tiba-tiba kita pun belajarlah Asmaul Husna begini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana kamu memberi peluang kepada aku belajar Asmaul Husna. Bahawa aku tahu rupa-rupanya maksud Al-Hakim Allah ini sangat holistik, sangat komprehensif, sangat syumul dan lengkap, yang menjadikan kita semakin sayang kepada Allah, semakin kasih kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin nak tahu tentang Asmaul Husna. Maka itulah dia hikmah kepada kita mempelajari Asmaul Husna. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz akan terus membawa contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini datang daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hadirin, surah Al-Baqarah ayat 130 ini memberikan satu wacana kepada kita, iaitulah bermula dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat. Cerita ni cerita dalam syurga ni. Wahai malaikat, aku ni berhasrat untuk membuat makhluk baru yang namanya manusia untuk hidup di atas muka bumi. Tiba-tiba malaikat ada cuba timbulkan persoalan. Wahai Allah, buat apalah kamu nak mencipta malaikat? Nanti kelak sama mereka berkelahi, bergaduh, sampai ke pekak bunuh-membunuh satu sama lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan ada geng-geng para malaikat ni yang sentiasa berzikir, bertasbih, bertakbir, sentiasa beribadat, sentiasa salat kepada kamu, tak pernah lekang kecuali sentiasa mentaati perintah engkau. Jadi kok kata nak lantik, tak payah lantik manusia, lantikkan para malaikat ni untuk mengimarahkan muka bumi. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, duduk diam sudahlah.
Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Pantas malaikat surrender sambil berkata, ya, kami tak akan tahu kecuali apa yang telah kami diberitahu oleh engkau wahai Allah. Pada masa itu kami mengaku bahawa engkau Tuhan yang maha gagah perkasa, lagi Tuhan yang maha al-hakim, maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghuraikan ayat ini dan kita kaitkan dengan Allah yang bersifat Al-Hakim, pertama sekali ialah benar para malaikat hamba Allah. Benar ilmu para malaikat banyak. Tapi kalaulah nak dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu para malaikat, jawabnya tidak ada tolak banding. Tidak ada tolak banding. Kalaulah pernah satu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik atas perahu, berlayar ke satu tempat, tiba-tiba datang seekor burung belatuk, patu air, minum, kemudian pergi. Tiba-tiba Nabi Khidir kata, wahai Musa alaihissalam, Allah Ta'ala hadirkan kepada kita burung belatuk untuk minum air. Maka di sini ada pengajarannya. Apa dia? Nak dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah dengan ilmu seluruh manusia atas muka bumi, ibarat kata air yang ada pada paruh burung belatuk, itulah dia ilmu manusia, manakala lautan yang seluas-luas saujana memandang sehingga tak nampak hujungnya, itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin inilah yang menyebabkan malaikat terduduk. Betul lah, kami tak tahu pun banyak-banyak kecuali apa yang diajarkan oleh kamu kepada kami, kata malaikat. Jadi, memang ternyata sungguh, bila mana manusia hidup atas muka bumi, memakmurkan muka bumi, dan yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka maqam ahlu ibadah, maqam ahlu tauhid, maqam ahlu ta'ah, mereka ini jauh lebih tinggi makamnya daripada para malaikat yang beribadah kepada Allah. Namun, kepada manusia yang tak beribadah, tak bertauhid, tidak setia dengan Allah, mereka ini jatuh kepada makam yang lebih hina daripada seekor binatang. Inilah dia maksud kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Di bawah ayat ini, Ustaz tertarik dengan pandangan Tok Kenali. Tok Kenali dalam banyak-banyak buku beliau pernah menghuraikan maksud ini. Apa kata beliau? Beliau menyebut bahawa makhluk ni secara umumnya ada 3 peringkat. Satu, buat tangan macam ni. Satu yang paling kanan sekali ialah malaikat. Yang nombor 2 ni ialah manusia. Yang ketiga ni ialah binatang. Manusia ini yang nombor 2 ni, jika sekiranya mereka ini ahli tauhid, beribadah kepada Allah, mereka ni ahli ikhlas, seorang yang betul-betul setia dengan Allah, maqam dia akan lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat ni senada sahaja. Namun, kalaulah makhluk manusia nombor 2 ini buat dosa, buat maksiat, melakukan penyelewengan, syirik, tak ikhlas kepada Allah, maka dia akan drop lebih teruk daripada makhluk yang ketiga, namanya binatang ini. Jadi, perhitungan ini ada ke tidak pada para malaikat? Tak ada. Ini hanya pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menghakimkan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sehingga kan akhirat kelak orang yang masuk syurga puas hati dia masuk syurga. Orang yang masuk neraka pun puas hati kenapa dia masuk neraka. Di dosa yang dia lakukan, yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua percaturan itu datang daripada Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim. Allah yang bersifat Al-Hakim. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini juga bolehlah kita kata masuk dalam kategori ayat pukul anak sindir menantu. Ini bahasa yang kerap Ustaz gunakan. Kalau tuan-puan perasan, ayat ini sebahagian daripada maksud ayat pukul anak sindir menantu.
Di mana maksud pukul anak sindir menantu? Ketika mana malaikat beritahu, wahai Allah. Nah, pada ayat yang ke 30 ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini adalah argumentasi daripada malaikat kepada Allah. Wahai Allah, buat apalah duk kalut sibuk buat manusia ni? Tidakkah manusia ni kelak ketika berada di atas muka bumi, mereka ini yufsidu fiha, akan merosakkan satu sama lain, wa yasfiku dima, bahkan akan berlaku pembunuhan satu sama lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan ada, yakni para malaikat ni yang sentiasa bertasbih, berzikir, bertahlil, bertakbir, beribadah kepada kamu. Nah, senang cerita nanti kamilah khalifah. Akhir sekali Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, diam sudahlah. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. So, di mana pukul anak sindir menantu ni? Yang dikatakan pukul anak sindir menantu ni begini. Anda kata adalah di kalangan kita manusia ni buat dosa, buat maksiat, berlaku perkelahian, perbalahan, sampai tumbuk menumbuk, sampai buli membuli, sampai ke peringkat keris mengeris, sampai ke peringkat bunuh membunuh. Pada masa itu, di pihak malaikat, wah, seakan tu dia akan claim statement, wahai Allah, bukankah aku pernah kata dulu kalau kamu mencipta manusia, mereka kan asyik berkelahi satu sama lain sampai ke peringkat bunuh membunuh. Tengok yang tu negara tu banyak pembunuhan berlaku, negara ni banyak pembunuhan berlaku, antara negara itu dengan negara ini banyak pembunuhan berlaku, antara negeri-negeri banyak pembunuhan berlaku, dalam satu keluarga pun ada episod pembunuhan berlaku. Kan aku dah kata. Jadi pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala ini yang dikatakan pukul anak sindir menantu. Maksudnya apa? Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah Allah semacam nak kata begini, wahai manusia, ingat ya, aku menciptakan kamu hidup atas muka bumi, tolong buat elok-elok. Jangan berkelahi, jangan berbalah, jangan buli membuli, jauh sekali daripada membunuh. Kalau kamu buat semikian rupa, nah, malaikat akan claim statement, wahai Allah, aku dah kata dah, jangan buat manusia, mereka kan asyik berkelahi satu sama lain. Maka Allah semacam nak kata, kamu wahai manusia, tolong jangan malukan aku. Jangan kamu malukan aku dengan buat sesuatu sampai ke peringkat berkelahi, bertumpah darah satu sama lain, nanti akan di-blame oleh malaikat. Justru ayat ini tampil untuk nak asak kita. Wahai malaikat, wahai manusia, ingat ya, jangan berperang, jangan bunuh membunuh. Kalau tidak, ini akan memberikan satu peluang kepada mereka untuk blame aku. Maka sekaligus kita diikat dengan syariah compliant yang paling besar sekali ialah jangan sampai ke peringkat bunuh orang lain. Jangan sampai ke peringkat kita musnahkan masa depan orang lain. Tu dia. Ini dikatakan pukul anak sindir menantu. Ayat ni nak sindir kita manusia jangan sampai peringkat bertelagah sampai membunuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tidakkah kita pernah mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang bermaksud fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Walaupun fitnah di sini dengan maksud syirik, tetapi kalau kita mengambil secara literal nas, boleh saja, iaitulah kita boleh kata bahawa fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau membunuh yang mati seorang aja. Tapi kalau kita fitnah silat hari bulan, tu dia satu keluarga terperangkap dengan fitnah kita, akhir sekali mereka diboykot, mereka berpecah belah, mereka bercerai-berai kerana fitnah yang dicipta oleh kita. Justru apa yang perlu kita buat ialah daripada ayat ini menuntut kita, pertama, jangan sampai buat sesuatu sehingga berlakunya pembunuhan satu sama lain, dan yang kedua, jangan buat fitnah. Jangan suami isteri fitnah satu sama lain, adik-beradik fitnah satu sama lain, pemimpin, rakyat, kerajaan, pemerintah, raja fitnah satu sama lain. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat, yang Maha menatap, yang Maha menyaksikan, Allah yang bersifat Al-Hakim mengecam kita habis-habisan. Jadi hujungnya Allah sebut pada ayat ini apa dia? Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahasa malaikat ya. Qalu, maka berkatalah semua para malaikat, subhanak, maha suci engkau wahai Allah daripada segala bentuk kelemahan dan kekurangan. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tak tahu pun kecuali setakat mana yang kami diajar oleh kamu. Innaka antal alimul hakim, engkau lah wahai Allah Tuhan yang maha alim dan maha hakim, yang maha bijaksana. Jadi sekaligus Ustaz sebut berpandukan kepada surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Nah, kita cuba synchronize dengan ma'rifatullah yang kita belajar Asmaul Husna. Itulah Allah Al-Hakam, zat yang punya kekuasaan dan takdir. Segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Kalau kita bercakap berlaku pembunuhan sama manusia, berlakunya fitnah sama manusia, itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Aturan dan syariat Allah tidak pernah dirasuki oleh kekeliruan dan pembohongan. Bila Allah kata jangan membunuh, jangan buat fitnah, ini bukan keliru-keliru, ini conform untuk kebaikan manusia. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka diperkenalkan hukuman qisas. Sesiapa yang bunuh orang, maka dia akan dibunuh balik. Maka Allah mengharamkan fitnah, nak memastikan bahawa keadaan itu terurus pada tempatnya. Maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan ekosistem kehidupan. Membunuh, memfitnah, ini boleh merosakkan ekosistem. Maka Allah haramkan, Allah hapuskan. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim. Dan yang terakhir ialah Allah adalah hukum itu sendiri yang akan mengadili hamba-hambanya. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sangat hebat, sangat luar biasa. Bila kita belajar Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Hakim ataupun Al-Hakam, kita selongkar satu demi satu, kita kopak satu lapisan demi satu lapisan, kita akan bertemu, Masya Allah, halusnya, detailnya, komprehensifnya, holistiknya, menyeluruhnya, lengkapnya, sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah, yang kita puja, yang kita tauhidkan, yang kita julangkan. Maka munasabahlah kita menyebut raditu billahi rabban. Puas hatilah aku menjadikan Allah sebagai Tuhanku. Kenapa? Kita dah semakin mengenali kita semakin mengenali Allah melalui Asmaul Husna, dan pagi ini kita dihidangkan dengan Allah yang bersifat Al-Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, kok setara ni tak sayang lagi kepada Allah, tak kasih lagi kepada Allah, tak cinta lagi kepada Allah, tak kenal lagi pada Allah, maka ustaz pun tak tahulah nak kata macam mana. Kena cari guru lain, kena cari ustaz lain untuk mengajar kalian Asmaul Husna. Tapi ustaz yakin kita semua insya-Allah memiliki satu awareness yang tinggi untuk kita melihat kebenaran itu kebenaran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pagi ini pada tu saja yang dapat ustaz sampaikan. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri akan datang, sambungan kepada Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Hakam ataupun Al-Hakim, yang insya-Allah menjadikan kita lebih lengkap maklumat dan sekaligus berjaya mencipta agenda bertindak untuk memperkasakan tauhid kita. Dan sebagai mengakhirinya, seperti biasa Ustaz tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita beramal dengan satu doa. Dan pada pagi ini doa agar kita dimatikan dalam keadaan syahid. Doa supaya kita ni mati syahid. Setengah orang tak nak mati syahid kan? Takut ini mati kena bunuh ni, nanti jadi hantu hantu itu ini. Itu semua karuk tu. Tidak ada mati yang paling mulia kecuali mati syahid. Maaf cakap, daripada mati kencing manis, darah tinggi, jantung, gauk, bisul, baik mati syahid. Itu bahasa mudahnya. Biarpun Allah Azza wa Jalla yang menentukan kadar takdir kematian kita. Maka doanya berbunyi apa dia? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Wahai Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid pada jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik,
dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Mana negeri Rasul? Iaitulah Al-Madinatul Munawwarah. Sebab itulah pada hadis yang lain Nabi bersabda bahawa bercita-citalah mati kamu untuk mati di Al-Madinatul Munawwarah. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita semua. Akhir sekali Ustaz dengan kecilnya, dengan khusyuk tawaduknya menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan infak, sedekah, jariah, zakat, derma, wakaf kepada pertama untuk pembangunan tahfiz Madil Huffaz fasa yang kedua, dan juga untuk membeli tanah bagi diwakafkan kepada pembangunan tahfiz Madil Huffaz fasa yang ketiga. Panjang lagi perjalanan tahfiz ini untuk mencetak ummah anak-anak muda supaya mereka hafiz Al-Quran 30 juzuk, cemerlang pengajian akademik dan agama mereka insya-Allah. Sekian, marilah sama-sama kita menutup pengajian Asmaul Husna kita pagi ini dengan sama-sama membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
hatiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah